Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, subhanallah. Tes, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar tak? Alhamdulillah, syukur. Allahumma salli ala Muhammad. Dah balik dari mana? Oh, balik. Balik dah 3 jam setengah pergi dan balik. Selesai dah urusan. Alhamdulillah. Syukur, Masya Allah. Makan lemang tu urusan nombor 2. Nombor 1-nya nak ada urusan umrah. Masya Allah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Tengok kat Facebook lah tu. InsyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, kita hari ni nak sambung kitab Di Balik Tabir Kematian. Penawar Bagi Hati. Muka surat 176 kan? Bawah sekali. Dengan perkara yang keempat kan sebenarnya. Habis dah. Okay. So sekarang ni khulasah. Okay, Alhamdulillah. Kita nak tunggu lagi ke nak start terus? Baik, Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnianya maka dapatlah kita bersama-sama insya-Allah bertemu dalam majlis ilmu anjuran Masjid As-Sabirin. Okey, setiap sebulan sekali kita dapat insya-Allah membahaskan kitab di Penawar Bagi Hati. Subhanallah kan? Sampai kepada bab yang ke-24. Bab ke-24 ini hari tu kita mula bahas bertajuk sifat mengumpat dan fitnah lebih dahsyat dari membunuh. Sifat mengumpat dan fitnah lebih dahsyat dari membunuh. Okey, kita rujuk. Kalau kita ingat lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada muka surat yang ke-174. Okay, 174, saya bacakan sikit perenggan yang kedua. Kalau hati tidak senang dengan seseorang itu, maka lidah mulalah mengumpat segala kesilapannya dengan tujuan orang lain hilang kepercayaan kepadanya. Kalau cara itu tidak dilakukan, dia akan menabur fitnah. Okay, jadi mengumpat dengan fitnah ni macam tak boleh dipisahkan. Sebab dia nak kepuasan hati. Kalau dia dah mengumpat, kalau dia tak dapat mengumpat, dia akan memfitnah. Barulah orang lain boleh tahu keburukan, celaan yang dia nak sampaikan tentang orang tersebut yang dia dengki itu. Cerita sesuatu orang itu lakukan sehingga orang itu tertuduh dan dihukum. Kenapa dia nak mengumpat? Kenapa dia nak memfitnah? Sebab dia nak orang tu dihukum. Orang yang duduk sakit hati itulah. Macam tu Jadi inilah tujuan perkara-perkara yang Allah
larang pada kita sifat mengumpat dan fitnah lebih dahsyat dari membunuh. So kita faham dekat situ perenggan kedua. Kemudian saya nak bawa balik mengimbau kembali ayat Quran dan hadis Nabi pada muka surat 175. Muka surat 175, pemilik kitab rujuk balik suratul Hujurat ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sesetengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentulah kamu benci memakannya. Ni kita dah bahas dah pada pertemuan yang lepas. Allah warning kita dalam suratul Hujurat ayat 12. Jadi larangan mengumpat fitnah ni ada dalam Quran. Dan diperkukuhkan lagi dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, wahai golongan orang-orang yang telah beriman lidahnya. Okay? Disebut oleh Nabi, beriman lidahnya. Maksud orang beriman, lidahnya hanya bercakap yang baik-baik. Lidahnya akan dizip daripada bercakap yang buruk-buruk. Ini maksud beriman lidahnya. Tetapi belum beriman pula hatinya. Kan kalau hati tak beriman, dia jadi macam mana? Janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah pula mengintip-ngintip keaiban saudaranya. Nescaya Allah akan mengintip keaibannya dan dia, yakni Allah akan mendedahkannya meskipun ia berada di tengah-tengah rumahnya. Jadi amaran Allah melalui Quran suratul Hujurat ayat 12 ada. Amaran Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia juga ada. Jangan cuba mengintai-ngintai nak tahu apa buruknya seseorang itu. Okay, lalu dengan mengetahui keburukannya jadi bahan umpatan, jadi bahan fitnah. Sebab di sana Allah pun akan mengintip-ngintip keaiban kita. Hari ni yang nampak bagus segala ni sebab Allah lindung aib kita. Ya, Allah tak nak dosa kita terdedah. Sebab dosa kita ni bukan untuk didedahkan kepada sesiapa, tetapi untuk kita taubatkan kepada Allah. Jadi kalau suka sangat buka aibnya orang itu dan ini, maka kata Nabi SAW, Allah akan mengintip keaibannya dan akan mendedahkannya. Meskipun ia berada di tengah-tengah rumahnya. Sembunyilah kat dalam rumah macam mana pun, Allah boleh bukakan aib itu. Ni yang kita nak uzubillah min zalik, kita takut sangat. Baik, kita masuk kepada saranan Imam Ghazali yang menceritakan tentang seseorang yang mengumpat tersebut. Okay? Yang terakhir kita baca tempoh hari adalah perkara yang keempat. Dia ada 1, 2, 3, 4. Yang keempat, bila seseorang itu marah, mudah sekali ia mengumpat orang lain. Pagi tadi saya di Radio Aikim, sebenarnya itu dah rakam awal sebab DJ Yati cuti nak hantar anak dia balik asrama. Lepas tu boleh tak Ustazah rakam awal? Okay, jadi saya rakam awal lah hari apa? Hari Rabu ke hari Khamis saya rakam tu. Sebab tu bila saya dah tak live di Aikim, saya pun curi masa tu untuk ke Bentung pula urusan umrah. Okay, jadi Alhamdulillah tajuknya tu tentang wasiat Imam Ash-Syafi'i tentang marah. Jadi bila hari ni saya nak start balik kitab Penawar Bagi Hati, dapat ternampak pelajaran last yang kita baca hari tu pun, bila seseorang itu marah, mudah sekali ia mengumpat orang lain. Maknanya marah ni kalau kita ikutkan, dia bukan berakhir dengan marah, noktah, tak. Dia akan bersambung lagi dengan dosa-dosa yang lain. Okay, dengan marah itulah syaitan mudah masuk. Bila syaitan dah masuk, segala kebaikan-kebaikan kita ni akan jadi sia-sia. Maka mudahlah syaitan nak dorong kepada perkara-perkara jahat lainnya. Ini liciknya syaitan. Dia mulakan dengan ego, dia mulakan dengan ada rasa marah, dia mulakan dengan rasa kita saja yang betul. Ini bahaya. Okay, akhirnya datang hasad, akhirnya datang dendam, akhirnya bermusuhan. Ini yang kita takutkan. Okay? Baik. Semoga bukan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak tamatkan bab ini. Pemilik kitab baca perenggan bawah sekali muka surat 176 bersama-sama dengan Ustazah hari ini.
Setelah menyedari beberapa jalan yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan keji itu. Okey, perbuatan keji di sini bukan membunuh, bukan merompak hartanya orang, tapi yang Allah sebutkan tadi itulah mengumpat dan memfitnah. Sebab tu saya dalam beberapa hari ni saya sebut, muslimat dirahmati Allah, saya sebut apa? Kesian orang Melayu yang faham maksiat tu adalah dosa berhubung seksual yang diharamkan Allah sahaja. Tu laki kau tengah buat maksiat tu, tu anak kau tengah buat maksiat tu. Sebab apa dia cakap macam tu? Berpelesiran antara lelaki perempuan, tidak ada had. Maka mereka menyatakan itu maksiat. Nampak orang berdua-duaan pergi check in dekat hotel, contoh, itu je nampak maksiat. Nampak zina maksiat. Nampak orang buat perkara-perkara, ya, kita tak nafikan itu maksiat, tapi itu salah satu daripada maksiat. Okey, maksiat ni luas. Apa maksud maksiat? Jawapan kepada maksiat ni adalah menderhakai Allah. Allah suruh kita jaga lidah. Jangan gunakan lidah untuk mengumpat, memfitnah. Tapi kita gunakan lidah untuk mengumpat, memfitnah. Itulah dia maksiat. Okey, malam tadi saya di rancangan dengar satu perkara yang sangat mengerikan. Dia ketagih menonton video lucah. Kalau kita faham, muslimat, jelas dah itu maksiat. Tapi kalau dia rasa tak apa, mak ayah aku bukan tahu pun, bini aku bukan tahu pun, dia tak rasa benda tu maksiat sebab dia tak kacau orang. Dia seorang-seorang je. Kesian orang yang faham macam ni, sebab sebenarnya dia sedang bermaksiat walaupun dia tak kacau orang. Saya bukan berzina pun, saya tengok je, takkanlah dosa. Macam tu pertanyaan dia. Sedangkan maksiat tu sebab dia gunakan mata ke jalan yang Allah tak redha. Di sana Quran menceritakan pada kita, malam tadi saya sebut, pagi tadi saya sebut, saya kata apa? Surah Taha ayat 125 hingga 126, kalau kita baca terjemahannya, betapa Allah membangkitkan seorang yang celik di dunia. Di dunia dia celik, di akhirat dia jadi buta. Kan kenapa? Sebab dia gunakan mata tu kepada benda yang Allah tak redha. Allah suruh gunakan mata menjadi orang yang beriman, guna kepada perkara baik-baik je, tapi dia guna mata untuk perkara maksiat, perkara yang menderhakai Allah. Allah suruh tonton yang baik, dia tonton yang jahat. Maka semua ni tergantung iman. Kalau iman kata Allah perhati aku ni, Allah nampak aku ni, walaupun kita duduk dalam bilik seorang-seorang, kita tak akan guna mata kita kepada benda maksiat. Itu isunya. Jadi hari ini lemahnya iman lah yang jadi semua manusia jadi bermaksiat kepada Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Okay, tolong jangan cerita dekat anak-anak, kau jangan jadi orang buat maksiat. Jadi anak tu faham maksiat ni apa? Keluar girlfriend dengan boyfriend sahaja. Ya, itu salah. Tapi jangan tak bagi faham pada mereka, menipu maksiat. Kan? Nanti bila dah kerja terlibat dengan rasuah maksiat, menzalimi orang maksiat. Allah suruh sabar atas segala dugaan. Kita memilih untuk kufur, kita memilih untuk tidak bersabar, itu juga maksiat. Okay, kita terlupa banyak tafsiran maksiat yang telah kita nyahkan begitu saja. Kita lupakan sebenarnya kita ni hari-hari buat maksiat kepada Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Ini yang kita takut, kan? Setelah menyedari beberapa jalan yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan keji itu, maka Islam juga memberi penawar ke atasnya. Dengan tujuan, setiap penawar itu adalah cara mencegah sifat marah terus berleluasa di dalam hati kita. Jadi, jangan ada marah yang melampau ataupun mencetuskan marah dalam diri, sebab dengan marah itulah punca untuk kita terlibat dengan perkara-perkara. Kalau kita tak marah dengan sahabat kita, kita tak akan ngumpat dia, kita tak akan fitnah dia. Sebab kita ada marah, itulah yang kita mudah untuk mengumpat dan memfitnah. Ini puncanya, okay? Adapun penawar untuk menghalang sifat keji ini, maka hendaklah kita mengetahui akibat dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita duk cakap ke anak-anak kita apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap ya. Yang Facebook ni Ustazah live di Demi Ummah Kerana Allah ke di Ustazah Muzayyana? Tolong respon saya. Saya punya tab ni sekejap ada masalah. Sekejap ya sahabat-sahabat yang di Google Meet. Saya live di mana ni? Takut sibuk-sibuk tadi terlupa, tersilap tekan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demi ummah kerana Allah adalah, oh ya ke? Masya Allah. Siti Nurzalina, saya live di page UM ke? Allahu Akbar. Patut saya tengok ramai pelik kalau di demi ummah dia sikit. So okey lah, tak apa, tersilap. Sebenarnya saya nak live di demi ummah kerana Allah. Tak apalah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Ustazah Muzayyanah ni dia macam lebih public lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Kat mana kita tadi? Okey, saya ulang yang ni. Adapun penawar untuk menghalang sifat keji ini, maka hendaklah kita mengetahui akibat dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu jangan main kat luar, nanti kena langgar kereta. Daripada kecil-kecil macam tu kan mak kita. Jangan main tepi longkang, nanti jatuh, mak tak boleh nak angkat, hanyutlah dalam sungai. Macam tu kita kan. Jadi kena tahu apa yang Allah nak beri balasan kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Kalau kita tak ada ilmu tentang balasan-balasan, itulah Quran menceritakan tentang basyiran wa nadhiran. Basyiran, berita-berita gembira yang Allah janjikan untuk orang yang akan mendapat nikmat. Buat amal solehat akan dapat sekian. Allah cerita dalam Quran. Maka kita berbunga-bunga hati. Tak apalah derita sekejap atas dunia. Dunia ni kan sekejap je. Nanti aku dapatlah dekat akhirat balasannya, nikmatnya, begitu. Okay, tapi muslimat dirahmati Allah, kalau kita tak dapat balasan, kalau kita tak dapat apa pengetahuan tentang pembalasannya, contoh macam kita kata naziran. Naziran ni apa pula? Ancaman. Jadi bila ancaman, muslimat dirahmati Allah, kita tahu apa yang Allah nak beri kepada kita kalau kita melanggar perintah Allah. Bukan sahaja kita dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah akibat dari itu azab yang pedih di akhirat nanti. Akibat daripada itu azab yang pedih di akhirat nanti. Sebab apa tadi tajuk yang kita bentang? Adalah mengumpat dan memfitnah. Seperkara lagi yang boleh menghalang sifat itu ialah selalu meneliti diri sendiri. Meneliti inilah muhasabah. Meneliti inilah muhasabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa pula muhasabah? Kita hisab, menghitung-hitung apa amalan yang kita dah buat. Bukan untuk syok sendiri, syurga dah rasa ni, banyak dah timbunan amal ni. Tapi dalam menghitung tu, ya Allah banyaknya dosa yang aku buat. Allah ampun tak dosa-dosa aku, dah umur macam ni. Kata taubat tapi duk buat lagi. Kata taubat duk buat lagi. Itu muhasabah. Kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri dan kita tahu cakap-cakap kita tu sedang didengar oleh Allah. Maka pengampunan kita ni pengampunan yang sungguh-sungguh. Kalau kita bercerita dengan orang, ada je benda yang disembunyikan pada kita. Okay? Apakah ada keaiban dan kecelaan? Jika ada, tentulah lebih utama ia membetulkan diri sendiri daripada mengumpat orang lain. So Imam Ghazali dah ajar macam mana cara untuk kita hindar diri daripada suka mengumpat orang lain. Maksud sebelum mengumpat, hisab diri sendiri dulu. Aku nak kata ke orang tu tak betul, orang ni tak kena, orang ni buat salah. Kita ni macamlah betul segala. Patut di sana ada kata-kata ketika kita merasa diri kita betul, saat itulah kita sedang buat salah. Kita merasa diri kita je betul, saat itulah sebenarnya kita sedang buat salah. Okey? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya bertuahlah orang yang sentiasa bekerja kuat untuk membetulkan diri sendiri daripada menyebut-nyebut keaiban orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertuahlah orang yang sentiasa bekerja kuat untuk membetulkan diri sendiri. Setiap hari muslimat. Kenapa ya ibu-ibu saya ni, Masjid As-Sabirin muslimatnya ke Kanda Bonda saya, duk cari majlis ilmu, hujung jari sentiasa. Kan kuliah online sekarang, ada masjid yang dah boleh kita hadirkan diri. Kita meniti satu demi satu. Untuk apa? Untuk kita mengetahui. Bukan kita senang-senang kita nak dapatkan majlis ilmu tu, kita nak dapatkan keberkatan. Ada sesuatu yang kita korbankan. Kadang-kadang hari ni ada anak ajak pergi jalan mana, tak maulah mak ada kelas ni petang ni.
Kan, mak, hari ni kan hari jadi mak ni. Contoh kan sahabat-sahabat, anak dah janji dah nak bawa ke mana-mana, kita korbankan besok mak cuti, mak tak ada kelas. Macam tu. Dalam pada kita nak mengambil sesuatu, biasa je ada sesuatu yang dilepaskan. So yang kita lepaskan tu adalah perkara yang sementara dan bakal kita tinggalkan, hal-hal keduniaan. Apa yang kita nak rebut? Kita boleh fikir benda yang boleh menjadi hasil kekal abadi selepas kematian kita nanti. Sekarang ni ada duit, semua boleh jalan. Tapi nanti bila dah mati, duit pun semuanya tak boleh digunakan. Yang boleh digunakan hanyalah pahala daripada amal solehat yang kita lakukan. So amal solehat yang diterima Allah, yang diberi pahala-pahala berterusan oleh Allah adalah pahala, yakni amalan yang ikhlas semata-mata untuk Allah. So nak dapat ikhlas ni, kena redha dalam melepaskan sesuatu yang kita tak dapat tadi. Subhanallah. Jadi inilah namanya mujahadah, perlukan pengorbanan yang tinggi. Jadi muslimat dirahmati Allah, Nabi yang bagi tahu kita supaya dapat memujuk hati kita, bertuahlah orang yang sentiasa bekerja kuat untuk membetulkan diri sendiri daripada menyebut-nyebut keaiban orang lain. Okey, jadi menyebut keaiban orang lain, apa fadilat pada kita? Ya, orang tu buruk. Apa yang kita boleh ubah? Kita tak boleh ubah apa. Kalau kita tahu diri kita buruk, kita yang susun, atur plan. Macam mana aku nak jadi mulut aku ni tak suka ngumpat? Pilih untuk diam ajalah. Jangan kawanlah dengan orang yang macam tu. Asal jumpa je bercakap tentang keburukan orang. Kita yang akan urus diri kita sendiri. Tapi orang lain kita tak boleh zip mulut dia. Macam tu Baik, penutup kepada bab ini, bahaya lidah tidak hanya dengan kita mengumpat saja, malah di dalam kitab Ihya Ulumuddin disenaraikan beberapa sifat tercela yang dihasilkan oleh lidah yang tidak dikawal oleh syariat. Betullah, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Itu dalilnya orang Melayu. Okay? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebut bahaya lidah tidak hanya dengan kita mengumpat saja. Malah di dalam kitab Ihya Ulumuddin disenaraikan beberapa sifat tercela yang dihasilkan oleh lidah yang tidak dikawal oleh syariat. Syariat inilah jalan-jalan menuju Allah. Kita tahu nak menuju Allah satu hari nanti. Allah nak tunggu hambanya yang macam mana untuk diberikan, diganjari dengan nikmat yang luar biasa. Allah tunggu ke orang yang macam kita. Asal buka mulut cerita hal orang. Asal buka mulut buka aib orang. Asal buka mulut memfitnah, mengumpat orang. Itu bukan jalan syariat muslimat. Okay? Di antaranya sifat suka berdebat dan berbahas. Berdebat dan berbahas ni kadang-kadang kita tengok satu-satu kelompok, kita jadi geram. Kan, awak ni kenapa awak tak balas? Kita orang perempuan kadang, apa orang cakap dekat awak dekat masjid tu? Alah, biarlah. Biar bapak engkau tu memanglah macam tu. Kalau mak tak boleh tahan dah ni, mak akan balas apa yang orang tu cakap. Kenapa kadang-kadang ada orang memilih untuk tidak berdebat dan berbahas? Sebab muslimat, sifat suka berdebat dan berbahas ni perkara yang Allah tak suka. Kan Ustazah bila mula-mula baca tajuk-tajuk macam, ya Allah, takutnya lah. Sebab saya ni memang daripada sekolah lagi. Kan cikgu suruh berdebat, berbahas, bersyarah, memang dah macam tu. Jadi kita faham muslimat dirahmati Allah. Ya Allah, teruknya aku ni dulu. Sekejap jadi pencadang, sekejap jadi pembangkang, sekejap jadi penggulung. Kan macam tu. Jadi, adakah itu maksud yang tak disukai Allah? Bukan. Maksud muslimat dirahmati Allah, kalau orang Melayu boleh kata apa ya? Menegakkan benang yang basah. Tu kita dah tahu kita salah, tapi kita nak cuba betulkan juga. Kita tahu kalau kita berbahas, berdebat dengan orang macam ni, muslimat dirahmati Allah, biar hujah kita besar mana, kadang-kadang Allahu Akbar, kita jadi tewas. Kerana apa muslimat? Bahkan daripada hubungan cantik, akhirnya jadi retak, terbelah. Kalau kita tahu dengan berdebat, dengan berbahas, dengan kita layan cakapnya orang tu, boleh menimbulkan putus silaturahim, rosaknya ukhuwah, tinggalkan perdebatan, tinggalkan perbahasan. Itu sebab kadang-kadang ada kelompok-kelompok, buatlah muzakarah, duk berani sangat, buatlah perdebatan, kenapa pengecut sangat? Diprovok sungguh orang-orang ni, suruh berbahas, suruh berdebat.
Kadang-kadang kenapa para ulama' ni tak memilih untuk berdebat berbahas? Bukan mereka tak ada timbal balik ucapan yang baik. Bukan. Okay, tapi mereka tahu orang macam gini dah tak suka, dah tak sokong. Sebut macam mana pun dia akan tetaplah kata kita yang salah. Maka akhirnya nanti dakwah tak berjalan. Syariat tak dapat diketengahkan dengan mudah. Putus hubungan silaturahim. Lagi susah nak mendekati orang macam ni. Jadi jangan pilih untuk berdebat dan berbahas, muslimat dirahmati Allah, bila kita memilih untuk mencantikkan hubungan dengan sesiapa pun. Okay, jangan pula lepas ni kalau orang ajak bincang sesuatu, bos kata kita ada meeting petang ni, kita nak bincangkan tentang tu, kan, kelompok A suka macam ni, kelompok B suka macam ni. Itu memang perbincangan yang diperlukan. Jangan pula ni tengah dengar kuliah Ustazah Zai ni, Ustazah Zai tak bagi berdebat dan berbahas. Apa pandai pula kan. Itu namanya buat fitnah. Kitab ni pun kata. Kitab ni kata apa? Sifat suka berdebat dan berbahas, suka buat fitnah, suka berdusta, suka menghina, mengadu-ngadu dan seumpamanya. Mengadu-ngadu ni satu hal lah macam anak-anak kita. Kita balik je kerja, ibu-ibu tadi kan, kakak kan, sikap dia suka mengadu. Kakak moncong je. Lepas tu nanti kakak balas balik. Sebenarnya adik tu kan ibu. Dah tua-tua takkan nak buat PL macam gitu. Sahabat-sahabat muslimat, mengadu kita ni bukan pada hamba-hambanya Allah. Tapi mengadu kita, ya Allah, aku dah buat dah kebaikan untuk dia seperti yang kau kehendaki, ya Allah. Tapi sampai hati dia balas aku macam ni. Kenapa ya Allah, aku tak boleh ubah dia. Engkau tolonglah campakkan nur iman, hidayah ke dalam hati dia. Tunjukkanlah kebenaran kepadanya, ya Allah. Engkau pimpin hati aku supaya buat keputusan bukan dengan bongkak sombong aku, ya Allah. Aku cuba nak tunduk menjadi hamba yang tawaddu, qanaah kepadamu, ya Allah. Bercakap dengan Allah. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Sebab kita sedih kadang-kadang sikapnya orang. Kita dah cakap, muslimat dirahmati Allah, tapi dia tak nak dengar. Okay? Jadi perkara macam ni, jangan suka mengadu-ngadu kepada manusia. Tapi mengadu-ngadulah kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lidah itu akan mengumpat. Malah lidah juga akan berdusta, menghina, bertelingkah dan lain-lain. Ni muslimat dirahmati Allah. Okay, kita takut sebab penutup kepada bab ini memberi satu khulasah kepada kita bahayanya lidah. Bahayanya lidah tu bukan hanya mengumpat. Malah di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi disenaraikan beberapa sifat tercela yang dihasilkan oleh lidah yang tak dikawal oleh syariat. So nak tahu syariat ni daripada mana? Daripada pimpinan wahyu Allah, Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir dalam bab ini, oleh kerana bencananya amat besar dan dahsyat bagi orang yang tidak dapat mengawal lidahnya, maka kita yang ingin mensucikan hati dari segala mazmumah. Ini cita-cita orang beriman. Ibu-ibu berdoa tak setiap hari? Ya Allah, bantu aku untuk membuang sifat-sifat mazmumah. Bantu aku, ya Allah, untuk menghidupkan sifat-sifat mahmudah. Bantulah, gunalah bahasa-bahasa macam-macam mana pun. Asalkan kita faham mazmumah tu perkara-perkara yang Allah keji. Mahmudah, perkara-perkara yang Allah puji. Kita nak buat sifat-sifat yang Allah puji, supaya nanti kita dipuji-puji oleh Allah. Untuk dimasukkan ke dalam syurga ni perlu mendapat puji-pujian Allah. Walaupun kadang-kadang kita terhina atas dunia. Asalkan yang menghina tu bukan Allah, kita akan jadi terhina dengan sengaja memilih melakukan sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni sifat-sifat yang Allah keji. Allah kata aku tak suka sikap macam ni. Itu yang kita buat. Maka macam mana kita nak dapat rahmat, kasih sayang daripada Allah? Sebab engkau ada akal, engkau sengaja pilih sifat-sifat yang keji. Tapi kadang-kadang kita duk malam menyesal. Allah, menyesal pula pagi tadi aku bersikap macam tu. Itu kan mazmumah. Patutnya aku buat mahmudah. Nanti kita salahkan siapa? Tu kawan aku lah tu ajak gitu. Sahabat-sahabat, sedangkan bukan sebab kawan ajak ataupun peluang dan ruang ada depan mata. Kalau ilmu dan iman duduk di atas, kita mampu mengurus nafsu kita, kita akan kata, sifat mazmumah ni Allah keji ni, dah jangan buat. Kalau perlu tinggalkan kawan-kawan yang bersifat mazmumah. Sebab kita hanya nak follow orang-orang yang bersifat mahmudah. Jadi susah untuk kita bentuk dalam diri kita ni.
Sebab tu tak boleh kita dengan bongkaknya tak berdoa pada Allah. Sebab tu kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang tak berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong. Orang tak berdoa pada Allah adalah orang yang sombong. So antara doa tu minta Allah kuatkan kita dengan sifat mahmudah. Saya ulang ya, mazmumah yang keji, mahmudah yang Allah puji. Jangan terbalik pula. Dah tahu Ustazah suruh berdoa, ya Allah berikan aku sifat mazmumah, buangkan sifat mahmudah. Malaikat pun garuk kepala, pening, aku nak amin ke tidak ni? Macam itulah. Okay, muslimat. Jadi sebab apa? Sebab dia nampak yang berdoa ni orang beriman, tapi duk minta sifat mazmumah. Jadi kita faham betul-betul, kita minta tolong aku ya Allah. Jangan mudah sangat, cenderung sangat hati aku ni kepada sifat mazmumah. Engkau halang, engkau hijab ya Allah. Tapi engkau cenderungkan hatiku ini kepada sifat-sifat mahmudah. Dan nak dapat sifat mahmudah, nak buang sifat mazmumah, ini akan berusaha untuk bermujahadah mengatasinya. Maksud perlukan mujahadah. Apa mujahadah? Daripada kalimah jihad. Apa jihad? Lawan. Apa lawan? Bukan nak lawan musuh-musuh Islam yang angkat senjata macam dulu tentera-tentera Islam kita. Ada yang berterabu gigi, ada yang mati di medan jihad, ada yang robek kulitnya, dagingnya, bersepai. Sebab apa? Sebab mempertahankan agama Islam. Tapi kita tak, muslimat dirahmati Allah, kita hanya berjihad melawan hawa nafsu. Syoknya orang tu tak sembahyang, tak apa, tapi makin kaya. Aku nak buat macam tu jugalah. Syoknya orang tu boleh berjoget-joget. Kan besok ke bila katanya ada apa, macam-macam sahabat-sahabat. Ada yang plan untuk berjoget-joget, ada yang plan untuk berzumba-zumba. Contohlah macam-macam kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita nampak ajakan-ajakan yang macam tu, jomlah kita positifkan minda. Ruang yang macam mana? Kalau nak pergi, pergi. Tapi bila kita sampai tengok, dahsyat ni percampuran lelaki perempuan. Dahsyat ni, kata menutup aurat bertudung. Tapi bukan bertudung sahaja yang Allah perintahkan. Nampak membalut sana sini dah. Asing Ustazah, lelaki tempat lain, perempuan tempat lain. Hatta kalau perempuan saja, berapa ramai yang bawa smartphone nak upload dekat Facebook masing-masing. Tak ingat dah masa tertongging, masa macam-macam lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berhati-hati. Kita terlupa bahawa kita telah terjebak kepada perkara mazmumah. Allah tegur kita dalam 1.5 tahun dengan COVID. Kita duduk 1.5 tahun dalam rumah. Sekarang kita dah boleh ke sana sini. Jangan yang ke sana sini itu, yang boleh berkumpul itu, kita tambah-tambahkan dengan lubang-lubang ataupun jalan-jalan maksiat. Setan duk tunggu je ni. Okay? Jadi jom kita raikan apa sahaja yang tidak mengundang perkara maksiat. Tapi perkara maksiat, jangan Ustazah main cakap je maksiat. Ustazah pergi pun tak lagi. Sahabat-sahabat, sebab tu Ustazah kata yang nak pergi, pergi. Tapi tolong perhatikan macam mana pakaian kita. Orang perempuan kalau kita kata dalam exercise ni, selalu kita kata, alah takkan nak pakai telekung pula tengah exercise. Hujung minggu kan, besok dengan lusa, kita dah mula dah. Yang pakai, yang naik basikal, dah terlupa dah pakaian macam mana. Yang duduk dekat tengah-tengah padang, pakai tudung tak ada masalah. Stokin pakai, Ustazah pakai kasut lagi tak ada masalah. Kita ramai terlupa, ustaz-ustaz dah ramai tegur. Wanita-wanita yang ber-t-shirt, tangan pendek, dia pakai stongan. Stongan tu muslimat dirahmati Allah adalah pakaian yang membalut lengan. Bila membalut lengan, nampak saiz lengan. Sampai ke siku, dari siku sampai ke pangkal tangan kita ni. Pangkal tangan kita ni ada stongan. Tapi stongan ni orang boleh baca saiz, saiz lengan kita. Sahabat-sahabat, tadi saya baru jumpa tailor jahit baju saya. Saya kata macam mana kak nak buat? Sebab kalau saya di masjid surau, saya berjalan, saya tak apa lagi macam ni. Kan? Kalau dulu dia butang kan, butang saya kata nampak pula belahan kat sini. So saya kena pakai juga stongan. Sekarang bila macam ni nak kata kurus, bukan makin kurus. Kan? Makin besar lagi ada. Tapi tak tahu walaupun dia dah grip kat sini, bila kita buat live, sebab tu saya tanya tadi, ini UM ke Duka? Kalau Ustazah Muzayanah ditonton juga oleh orang lelaki. Kalau Ustazah kalau demi ummah kerana Allah, saya tak risau sangat sebab saya tak pakai sarung tangan tadi. Okay, muslimat dirahmati Allah. Jadi walaupun grip ni,
So yang kita pakai ketat melekat di sini tu, itu sebenarnya ramai. Okay, Ustaz Jafri dah tegur, ramai dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah Ustaz tegur, dia tanya Ustazah pula, oh tak boleh ya Ustazah sebenarnya macam itu. Macam mana lagi kita nak cakap muslimat dirahmati Allah? Sebab itu jelas dalam hukum. Okay, itu jelas dalam hukum. Tak campur lagi yang seluarnya sendat, ketat, sedih. Walaupun dia kata muslimat, program wanita sahaja. Siapa yang cameraman? Siapa yang buat PA system? Siapa yang hidangkan air? Siapa yang tolong kita buat itu dan ini? Bukankah bercampur lelaki dan perempuan? Hatta sesama perempuan pun ada aurat yang perlu dijaga. Okay, muslimat dirahmati Allah. Jadi macam mana lagi kita nak buat? Kita memang susah, orang perempuan yang nak menjaga aurat ni memang susah. Habis tu kalau macam tu biar PKP lagi lah Ustazah, duduk kat rumah saja. Dah ramai pula yang berjoget depan TikTok. Kan? Jadi kita ni wanita memang susah. Ustazah serba salah juga nak cakap. Tapi benda yang ada dalam kitab ni muslimat, kita tak boleh sembunyi. Okay? Ustazah tolong pindahkan sahaja apa isi-isi dalam Quran, dalam hadis, kerana ini tanggungjawab. Jadi soal macam mana kita nak memperbetulkan, bermujahadah lah. Itu yang kita sebut, kena bermujahadah, bersusah payah nak betulkan dengan cara yang macam mana. Masya Allah, tabarakallah. Okay? Baik, muslimat dirahmati Allah, kita habis dah kat sini bab 24. Masa ada lagi beberapa minit. Ustazah nak sambung lah, sayang masa ni, untuk bab yang ke-25. Sikit lagi dah. Kan kalau kita tak sambung secara online ni, kita tak dapat Masjid As-Sabirin. Sebab kita jumpa sebulan sekali je kan. Okey, bab ke-25, bahaya berangan-angan panjang. Bahaya berangan-angan panjang. Tajuk ni sebenarnya dalam kitab Di Balik Tabir Kematian. Ada satu bab hari tu kita belajar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bab kedua, keutamaan sedikit angan-angan. Dalam kitab Di Balik Tabir Kematian ada cerita tentang keutamaan sedikit angan-angan. Nak cerita tentang sedikit angan-angan. Sedangkan Ustazah Zai menulis buku yang ada angan-angan. Angan-angan ke Firdausi. Okay, cakap tak serupa bikin Ustazah Zai ni. Konon suruh sikitkan angan-angan, tapi dia tulis buku angan-angan ke Firdausi. Okay, tolong kita, macam mana kita nak faham kata-kata yang macam ni. Okay? Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, versi yang kita baca, terjemahan ataupun dia bukan kitab Penawar Bagi Hati yang asal ni, tapi tajuk kitab ni Penawar Bagi Hati, karangan Abdul Aziz Ismail. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mengambil juga daripada kitab Ihya Ulumuddin, muslimat dirahmati Allah, bab ke-25, bahaya berangan-angan panjang. Jadi bila Ustazah menulis buku angan-angan ke Firdausi ni, saya pun kenapa ya tulis perkataan angan-angan kat sini? Sebab ada ramai sangat orang berangan-angan nak masuk syurga. Semua orang, kalau tanya orang baik, orang jahat, orang yang ada akal sempurna lah, dia buat kerja apa pun atas dunia ni, kalau kita sembang dengan dia, hatta budak kecil, nanti kalau mati nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Kalau dia jawab nak masuk neraka tu, something wrong somewhere. Ni budak-budak muda ramai yang jawab, oh Ustazah, kalau semua masuk syurga, nanti siapa nak masuk neraka? Penat je Allah buat neraka. Kamu jangan buat main dengan bahasa-bahasa ini. Okey, jangan buat main. Hari ni kita boleh bergurau atas dunia. Kawan sambut dengan berdekah-dekah gelak ketawa. Saat kamu sedang ketawa-ketawa, itulah kain kafanmu sedang ditenun. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masya Allah. Kawan duk sambut lah, Ustaz-Ustazah ni syurga, syurga, syurga. Kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Kesian Allah buat neraka. Ini jadi bahan gurauan anak muda. Dah gelak tepuk-tepuk meja berdekah-dekah, mentertawakan ulama' yang menyebutkan macam tu. Bahkan bukan para ulama' yang patut dikesiankan, tapi kesian adalah lidah orang yang bercakap macam tu. Okay, dia bergurau. Atas dunia boleh bergurau, atas dunia boleh bergelak ketawa. Tapi muslimat, kenapa Ustazah tuliskan angan-angan ke Firdausi ni? Nak cerita, ya Allah, rasa malunya dengan Allah sebut syurga, tapi perbuatannya tak macam orang nak masuk syurga pun. Sebut nanti kita nak masuk kepada Jannatul Firdaus. Masya Allah, syurga Firdausi. Semua kita sebutlah apa sahaja nama yang menggambarkan syurga.
Tapi kita hanya angan-angan sampai ustazah kata, muslimat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap kali orang beli buku ustazah ni, ustazah akan kata, jom kak kita sama-sama jadikan kenyataan. Bukan untuk diangan-angankan syurga ni. Nak masuk syurga kalau seorang-seorang jauhlah, ketinggalan, lambat. Maka kita kena berjamaah, saling ingat memperingatkan, saling nasihat-menasihatkan. Itu tujuan. Sebab ada ramai orang berangan-angan ke Firdausi, tapi cakapnya masih mencarut-carut, masih marah-marah orang, masih hilang sabarnya, muslimat dirahmati Allah. Yang dipandang masih perkara-perkara maksiat. Kakinya masih suka melangkah ke tempat maksiat, tangannya masih mengambil perkara yang bukan hak dia. Berangan-angan ke Firdausi, muslimat dirahmati Allah. Zahirnya sudah nampak seperti orang taat, menutup aurat, bersolat, nampak seperti orang yang taat. Tapi hatinya masih bersangka buruk sesama manusia, masih bersangka buruk dengan takdirnya Allah. Kenapa aku yang kau uji macam ni ya Allah? Apa salah aku? Aku dah sembahyang ni. Dulu tak sembahyang, kau tak uji aku teruk macam ni. Sekarang dah sembahyang, ke kau tak suka aku sembahyang ya Allah? Ni manusia yang jahil, minta maaf sebut. Jadi muslimat dirahmati Allah, angan-angan ke Firdausi ni sebenarnya tak layak untuk kita kata aku nak masuk syurga kalau perbuatan kita tak macam orang yang nak mendaftar kepada syurga itu. Jadi jadikan kenyataan dengan pendekkan angan-angan. Asal teringat terus buat, asal teringat terus buat. Sebab syurga tu kita nak jadikan kenyataan. Jadi tajuk dalam kitab ini, bahaya berangan-angan panjang. Kita nak baca satu persatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita selalu berangan-angan. Berangan-angan hendak menjadi orang kaya kalau kita orang miskin. Betul kan? Kita berangan-angan hendak jadi orang bijak kalau kita orang jahil. Berangan-angan hendak menjadi orang ternama kalau kita orang bawahan. Angan-angan ini sesuatu yang menjelma dari hati kita, yang semua itu adalah keinginan manusia. Salah ke? Tak salah. Sedangkan Ustazah Zai adalah antara orang yang suka berangan-angan. Kuat angan-angan. Tak percaya tanya Ustaz Azwan. Kuat angan-angan. Tapi Alhamdulillah, dengan angan-angan tu Alhamdulillah banyak yang kita push diri kita untuk jadikan kenyataan. Apa gunanya kita buang masa berangan-angan, duduk atas pokok kelapa, akhirnya jatuh, mati dengan angan-angan yang kita tak mampu sempurnakan. Sebab kita hanya berangan, senyum seorang-seorang, dapat susah sikit tak nak tempuh. Memang tinggal angan-angan lah muslimat. Mana ada kita nak dapat sesuatu yang indah, yang memberi kerehatan dengan senang yang panjang nanti. Kat dunia ni pun kita nak bersenang-senang, tak ada. Sebab itu Allah mengajar, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Daripada orang yang berazam tu, bermulanya dengan angan-angan. Dia ubah caranya berusaha. Dia berazam sungguh-sungguh. Ada doa yang gigih, usaha yang betul, Masya Allah. Akhirnya dia bertawakal kepada Allah. Soal hasil dia serahkan bulat-bulat kepada Allah. Memang benar, kita tidak nafikan kadang-kadang angan-angan kita terlalu panjang sehingga melewati batas syariat. Kan apa yang melewati batas syariat? Kita berangan nak jadi macam mana? Wish kalaulah jadi princess macam tu. Princess yang ada dalam kepala dia tu apa? Yang membuka aurat. Kan memang taklah, jangan berangan macam tu. Hari ni ada satu nama yang gah, hebat sungguh, popular. Muslimat kita nak jadi macam dia. Tapi mata kita melihat jelas dia bermaksiat. Kayanya dia dengan hasil yang tidak diredai Allah. Jelas dia bekerja sekarang dengan pakaian yang memang Allah tak redha contoh, tapi kita nak jadi macam dia. Kan? Bunuh terus angan-angan yang macam ni, sebab angan-angan itu sudah melampaui syariat. Allah tak suka. Kalau berjaya pun, wah akhirnya aku dapat juga banglo 3 tingkat macam dia. Dengan kita sekali akan terjebak kepada dosa yang orang kita angan-angan tu, kita duk pandang. Sebab dah kita arahkan fikiran kita nak jadi macam tu, nak jadi macam tu. Akhirnya kita dah tak fikir dah pahala dan dosa. Sebab itu indahnya jadi manusia Islam yang mengaku beriman, berangan-angan nak masuk syurga Allah sepertinya para rasul yang dijamin syurga.
sepertinya para sahabat yang dijamin syurga, sepertinya kisah-kisah orang soleh yang membugarkan jiwa kita untuk menjadi hamba Allah yang sempurna. Masya Allah. Kenapa muslimat dirahmati Allah? Bukan mudah rupanya mereka nak tersenarai sebagai ahli syurga. Bukan mudah. Masya Allah, tabarakallah. Ada banyak kisah. Kita tak ambil cakna semua tu. Kita tak nak baca, tak nak dengar. Muslimat dirahmati Allah. Yang meliang lintuk tubuh dekat hujung jari kita, inilah juga yang kita suka tengok. On TV, tengok-tengok orang sedang terkinja-kinja, seronok. Lepas tu dapat trofi. Alhamdulillah, saya dapat kemenangan. Dengan pakaian yang sangat tak diredai Allah. Itu yang kita syok, kemasyhuran muslimat. Bahkan kita tahu benda tu melewati batas syariat. Kalaupun Allah izinkan kita jadi macam tu, ibu ayahnya jangan bangga sangat. Wah, hebat anak sekarang, berjoget-joget atas pentas, jadi ni jangan bangga sangat. Sebab apa? Benda tu adalah angan-angan yang melampaui syariat. Sehingga terlupa kehidupan akhirat dan kewajipan agama. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu semua boleh berlaku apabila kita panjang angan-angan. Masya Allah, ramainya berangan-angan ke tanah suci Mekah ni sahabat-sahabat kita. Dalam Facebook dah menghampiri 600 orang yang menonton. Masya Allah, pahala buat Masjid As-Sabirin ni, subhanallah. Semua ramai. Begitulah juga yang Ustazah Zai dapat menunaikan ibadah umrah. Allah kan sebut nangis pula ni, kan? Berulang kali ni sahabat hanya bermula dengan angan-angan. Tapi dengan angan-angan tu macam mana cara kita bekerja? Kan bermulanya dulu dengan angan-angan, senyum tengok orang. Senyum bila tengok gambar Kaabah. Nak sangat sampai kat situ. Angan-angan. Tak sangka menjadi kenyataan. Itu baru seronok atas dunia. Tadi Ustazah bertemu dengan 2 orang calon tajaan umrah. Yang memang orang susah. Yang memang tak mungkin secara logik akalnya boleh pergi dengan duit sendiri. Sebut je saya teringin nak sangat Ustazah. Tapi tengoklah kehidupan dia. Kita dengar dia sebut tu pun kita tahu bagaimana rasa hati dia. Beriring dengan gugurnya air mata dia. Bohonglah kalau saya tak teringin. Bohonglah kalau saya tak ada angan-angan nak ke Baitullah. Tapi Ustazah dan berapa ramai yang datang kepada Ustazah muslimat dirahmati Allah. Kalau saya sebut ni dekat mana-mana kuliah saya. Kalau adik-beradik, keluarga semua sudah pastilah kesayangan-kesayangan saya, keluarga, saudara mara, sahabat handai, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan semasjid surau. Allahu Rabbi, Allah je yang tahu betapa niat hati dia nak bawa semua orang ke Baitullah. Sebab nak bagi rasa macam mana seronoknya kita hanya dengan angan-angan dulu tercapai kenyataan. Sampai nak balik dah daripada menunaikan ibadah haji tu, aku ni macam mimpi je, macam tak percaya. Ini baru nikmat dunia ya Allah, belum lagi nikmat akhirat. Tapi kalau aku bongkak ketika bertawaf, aku bongkak saat aku bertahallul, kerana duit aku sampai ke sini, apalah nilai aku di sisimu ya Allah. Sepatutnya dengan mujahadah susah payahnya kita umrah dan haji tu makin menumbuhkan hati yang baru, yang sentiasa segar. Walaupun balik ke Malaysia kita rasa Allah tu dekat. Ni yang kita nak muslimat, angan-angan yang macam ni lah. Sentiasa meletakkan diri kita Allah yang nombor 1. Bukan dengan angan-angan agama kita tergadai. Bahaya. Jadi orang yang berangan-angan panjang seperti ingin hidup lama atau 1000 tahun lagi adalah tercela dalam agama Islam. Ramai ibu-ibu saya ni Masjid As-Sabirin 60-an, 70-an. Agak-agak kalau kita boleh sembang, cik, kalau diberi pilihan nak tak hidup 1000 tahun lagi? Saya yakin sebab saya dah sembang benda ni dengan bapa saya usia 86 tahun. Cara hidup dia sekarang ni macam orang ready nak mati, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang sebut, ya Allah Tuhan, kita doa panjangkan umur, sihatkan. Tapi cara dia bercakap, cara dia melalui kehidupan macam orang dah ready nak mati. Sebab apa? Antara bahasanya nak tua mana lagi kita hidup ni. Umur 80 nak berjalan pun dah tak larat. Kalau 100 tahun lagi lah. 1000 tahun lagi lah. Dah tak tahu nak kata apa. Cukup lah. Hidup kat dunia ni jadi orang baik. Ikut je, taat je perintah Allah. Mata tak nampak, merangkak-rangkak. Kalau boleh nak juga pergi masjid. Nak baca Quran banyak-banyak. Muslimat dirahmati Allah. Supaya semua itu menjadi bekalan selepas kematian. Jadi kalau kita sembang tanya tak apa. Tak payahlah minta panjang umur dah sekarang ni. Minta mati dalam husnul khatimah je sudah.
Nak hidup lama macam mana lagi? Makan sebungkus nasi pun dah tak habis, dah tak larat. Minum sikit pun rasa nak terkeluar balik dah. Tak tahulah saluran makan pun rasanya dah sempit. Perut pun dah tak macam dulu. Berjalan, berlari apatah lagi. Kita faham maksudnya tu. Jangan pernah berangan-angan panjang seperti ingin hidup lama atau 1000 tahun lagi. Apa gunanya umur panjang tapi tidak ada keberkatan? Muslimin, muslimat dirahmati Allah, apa gunanya? Orang yang Allah nak pandang ni, biar usianya muda tapi amalnya tua. Saya selalu sebut macam ni. Orang tua yang dah uzur, lemah tapi masih berjiwa muda untuk beramal. Anak kata, mak tak payahlah puasa. Ni semalam, hari ni, besok. Ada orang berpuasa 3 hari berturut-turut ni. Tak payahlah puasa. Tak apa mak, kalau nak mati pun biar mati dalam puasa ni. Anak kata, doktor tak bagi puasa mak. Bergaduhlah anak dengan mak ni, muslimat dirahmati Allah. Kan, tapi kenapa? Sebab otak hanya ingat nak mati dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Masya Allah. Okey, kita sebutkan. Hati yang pegangannya telah rapuh dengan persoalan iman dan amal soleh. Macam mana kalau hati kita dah rapuh? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tak ada kekuatan, tak ada sandaran, tak ada pegangan. Apabila hati yang sudah longgar dengan keimanan, maka mudahlah hati yang kosong dan terisi pula dengan sifat mazmumah. Dah rapuh, hati kosong, mudahlah pula terjebak, terisi dengan sifat mazmumah. Apa mazmumah tadi? Perkara-perkara yang Allah keji. Mendorong seseorang itu berangan-angan panjang. Masya Allah, berangan sebab dengan bongkaknya dia. Berangan sebab dengan sombongnya dia. Berangan baru naik pangkat sikit, gaji daripada 10,000 jadi 11,000. Muslimat, berangan. Ni kalau tahun 2021 11,000, rasa tahun 20-30 nanti boleh cecah 30,000 ni. 30,000 senang. Masa tu lah Ustazah saya pergi Mekah. Masa tu lah. Kan baru nak berangan macam tu, muslimat. Tapi akhirnya dah tua-tua ni berapa ramai jumpa Ustazah. Ya Allah Ustazah, dulu muda-muda saya ni round the world habis. Sikit tak terfikir nak pergi Mekah ni. Rupanya orang pergi buat ibadah umrah haji ni memang kena dengan semangat, tenaga orang muda ya Ustazah. Barulah boleh selesa nak tawaf, nak sa'i. Kat manalah akal saya dulu. Saya pergi, sanggup ni kalau pergi overseas tu. Bukan sikit berjalan kaki, muslimat. Saya bawa orang ke Turki, saya bawa ke Petra, Jordan. Semangat mokcik-mokcik yang merangkak pun ada sanggup nak tengok cantiknya Ustazah. Dalam hati larat pula mokcik-mokcik ni. Okey? Jadi kita nak sebut macam mana, muslimat dirahmati Allah, pelik sungguh. Kalau kita letakkan diri kita daripada muda lagi, jangan sampai tempat lain dulu sebelum aku sampai dekat tanah suci Mekah, insya-Allah. Okay, ini antara tips lah kot kalau boleh ditiru. Sebab saya dulu macam tu. Sahabat-sahabat dalam payahnya mengumpul duit nak sampai. Orang ajak jom Bandung, jom segala, no. Aku nak sampai Mekah Madinah dulu, insya-Allah. Lepas balik daripada Mekah Madinah, ada rezeki adalah pergi tempat lain. Kalau tak ada, tak mengapa. Kalau Allah nak pendekkan umur pun, yang penting dah sampai ziarah makam Rasulullah. Moga dipandang layak mendapat syafaat Rasulullah. Tapi dalam pada kita kata kita tak ada duit lagi Mekah, kita tak ada duit. Kita nak sangat pergi Baitullah ni, nak sangat buat umrah, nak sangat buat haji. Tapi berpeleseran, nak tukar itu, nak tukar ini, berbelanja dengan boros, muslimat. Allah pandang semua tu. Allah pandang. So betul-betul ke kita bersungguh? Kita kata kita nak labbaik Allahumma labbaik. Ustazah tak sabarnya nak melontarkan alunan tu depan Kaabah Ustazah. Bercakap tu beria-ria. Tapi keinginan-keinginan nafsu ni dituruti habis. Adakah orang macam ni Allah kata dia bersungguh? Tak bersungguh sebenarnya, dia berangan je. Kalau dia bersungguh, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Orang berazam ni dia fokus. Apa? Kalau fokus kita akhirat, kita akan lupa segala-gala atas dunia ni yang menyebabkan kita penat. Hilang segala penat bila kita nampak akhirat. Tapi kalau kita nampak dunia, memang kita penat. Sebab tu kita pergi kerja pagi, balik petang. Jangan kacau ayah nak rehat. Kan muslimat? Tapi kalau kita nampak penat, tadi pergi kerja tu, balik ada tanggungjawab lagi sebagai ibu, sebagai ayah. Anak-anak ni dah solat jemaah ke belum?
Nak makan boleh bersama-sama ke tidak? Ada tak sikit majlis taklim nak sampaikan kepada anak-anak? Penat, tapi nak tidur tu kita boleh tersenyum puas. Kan? Macam saya hari ni saya kata, ya Allah, puasnya terasa barakah Jumaat. Plan daripada nak jumpa satu tajaan umrah, tiba-tiba dapat 2 pula. Allah terasa berkat, sungguh Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Kalau kita fikirkan penat, kita pilih berehat je lah. Tapi kalau kita fikirkan nak berehat kat sana, fokus kita akhirat, kita akan boleh kontrol diri kita ni. Kita boleh kawal sungguh-sungguh. Memanglah penat, tapi sikit je lagi ni, sikit je lagi ni. Akhirat Allah tu panjang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tu yang maksud kita disuruh pendekkan angan-angan. Sebab berangan-angan panjang ni sangat bahaya. Sebenarnya angan-angan lebih merupakan satu keinginan yang tidak kesampaian. Tu yang orang Melayu panggil angan-angan mat jenin. Angan-angan yang tak kesampaian. Lain pula pengertian dan tujuan cita-cita. Kerana ia memungkinkan dan boleh dicapai atau dihasilkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita belajar hari ini bahaya berangan-angan panjang. Nanti kuliah akan datang, kita tengok pula perbezaannya. Apa yang kita angan-angankan tu dengan cita-cita. Supaya kita boleh nampak, insya Allah, muslimat dirahmati Allah, cita-cita untuk apa? Alang-alang cita-cita nak jadi jutawan di dunia, tukarlah biar jadi jutawan di akhirat. Macam tu. Alang-alang nak kaya berjaya di dunia, tukarlah biar kita jadi orang kaya berjaya di akhirat. Alang-alang nak anak yang cemerlang, jangan pulunkan dia dengan dunia saja. Macam mana nak jadi doktor ni kalau solat pun tidak? Memanglah gah nama dekat dunia. Mak boleh masuk Facebook, share kat orang cerita anak saya bawa balik degree, master, PhD dalam bidang ni. Tapi tak taat kepada Allah, muslimat dirahmati Allah. Jadi doktor, jadi apa saja tak pernah salah. Allah yang kata itu fardu kifayah. Jadilah apa saja bertebaran atas muka bumi Allah ni. Tapi jangan sampai tidak pulangkan semula nikmat yang Allah beri itu kepada Allah. Jangan sampai kita tidak tunduk kepada Allah. Jadi ini kesilapan kita. Kita kejarkan dunia, kita lupakan akhirat. Dunia dan akhirat tak boleh dipisahkan, muslimat dirahmati Allah. Untuk sampai ke akhirat, mesti jambatannya adalah dunia. So ketika di dunia kita memberi penghasilan apa pun, pastikan penghasilan itu nanti yang memberi manfaat di akhirat. So jangan pernah sebut, aku puas dah, berjaya dah semua anak-anak aku. Selagi belum berkumpul di syurga, itu belum kejayaan namanya. Jadi jangan merasa puas, jangan berangan-angan panjang. Jangan terus-terusan, dah pencin dah ustazah, tak payah fikir apa dah. Jangan, ibu-ibu dirahmati Allah, perjuangan kita masih panjang. Selagi kita belum bertemu di syurga Allah dengan kejayaan, maka di situ kita tak boleh dapat kepuasan. Jadi insya-Allah dengan tajuk 24 yang kita buat khulasah dan mukaddimah tajuk 25, insya-Allah kita sambung lagi akan datang. Semakinlah kita faham akan isi penawar bagi hati yang dinukilkan dalam kitab ini, insya-Allah. Moga Allah ampun dosa-dosa kita, moga Allah redha akan kita semua. Insya-Allah sahabat-sahabat muslimat terus-terusan untuk kita bermujahadah, istiqamah, berada di atas jalan-jalannya Allah. InsyaAllah kalau bukan di dunia pun, kita mengharapkan pertemuan di dalam syurga Allah. InsyaAllah bagi orang-orang yang cintakan ilmu, kerana ilmu itu adalah Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Salam Jumaat yang penuh berkat. Jom kita terus-terusan saling mendoakan, InsyaAllah mendapat kasih sayang Allah belaka yang dalam Google Meet, Masjid As-Sabirin, ibu-ibu saya, juga yang dalam Facebook Ustazah Muzayyanah. Terima kasih, sebenarnya rezeki anda ni. Saya nak live di Demi Ummah Kerana Allah, tapi terlive di Ustazah Muzayyanah. Terima kasih yang sangat ramai menonton pada petang ni. Ampun maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum rakan-rakan di page UM. Termalu sebenarnya nak live di Demi Ummah. Adakah muslimat yang belum jadi ahli Demi Ummah Kerana Allah? Ada orang tanya ustazah tak ada fan club ke? Fan yang berpusing-pusing tu ustazah tahulah. Tapi untuk muslimat sahaja kita jom
pergi ke page Demi Ummah Kerana Allah, sebab di sana tu kalau dulu Ustazah hari-hari buat kuliah di situ menggunakan kitab wasiat 4 imam. Sekarang kitab tu tak bermakna bagi mereka yang dah beli. Boleh refer untuk slot tarbiyah Ustazah di Radio IKIM, Ustazah gunakan juga kitab tu. Dan dulu kami di Demi Ummah Kerana Allah sampai terhasil buku dari lisan ke tulisan. Ini 50 siri daripada PKP hari pertama sampailah ke 50 siri kuliah kita bukukan. Okay, jadi itu betul-betul aktif lah. 100 hari yang pertama tu Alhamdulillah non-stop kuliah. Tapi bila Ustazah dah start Masjid Surau, kuliah-kuliah online yang lain makin banyak, maka di Demi Ummah Kerana Allah tu kita kongsikan live Ustazah daripada mana-mana, insya-Allah. Okay, ampun maaf sayang semua kerana Allah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Sila-sila pergi ke Demi Ummah Kerana Allah. Di sana kita lebih close sebagai rakan-rakan muslimat. Kalau kat sini saya macam kena cover-cover sikit lah kan. Kalau macam bab fiqah contoh, tak adalah macam, sebab tahu page Ustazah Muzayanah ni dikunjungi juga oleh orang lelaki. Okay, sahabat-sahabat kita muslimat, cara bercakapnya lain. Dengan orang lelaki ni kita tahulah, walaupun dalam talian kena ada rasa malu sikit. Okay, jangan tak ada rasa malu jadi orang perempuan. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Petang ni di Demi Ummah Kerana Allah saya sharekan live kuliah dengan muslimat anjuran muslimat Melbourne setiap hari Jumaat petang. Bye-bye. Rindu juga. Tu tengok ada Kef Lizol yang sentiasa setia dengan page Ustazah Muzayanah. Jadi Ustazah kena cover-cover sikit lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.